One, two, three. 50. 70. 100. Cepat kan? Kalau ikut ke atas kertas 0 to 100 dia adalah 9.6 saat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Abang sekarang ni berada di Pulau Langkawi, di mana hari ini kita akan test drive Honda City Hatchback versi RS di sini. Dan ingat lagi tak video yang sebelum ini kita dah test model ini, tetapi pada waktu itu kita cuma boleh cerita luaran dan juga driving experience saja, tetapi untuk dalaman pada waktu itu kita masih tidak boleh tunjuk. Dan untuk video kali ini juga saya akan pamerkan kepada anda, kita recap sekali lagi apa yang ada dekat luaran, apakah yang ada dekat dalaman, dan yang paling penting adalah driving experience. Dan persoalannya, adakah untuk Honda City Sedan dan juga Honda City Hatchback ada beza atau tidak, dan mana satu yang anda patut pilih. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Dah, jom! Okey, kita mula dari segi luaran terlebih dahulu. Dan yang ini saya tidak akan terlalu detail, sebab hari itu saya dah cerita dekat Lita Antarabangsa Sepang. Tapi yang ini just kita recap saja apakah yang ada dekat Honda City RS. Dan of course, mana-mana Honda, model Honda, sama ada City ataupun Civic ataupun sebagainya yang ada RS, kebiasaannya dia akan didatangkan dengan grill dengan kemasan berwarna hitam. Dan yang inilah yang kau boleh nampakkan, yang inilah yang kau boleh bezakan antara besi petrol ataupun besi hybrid. Yang ini dengan kemasan grill dia berwarna gelap, dan satu lagi adalah anda boleh realize adalah dari segi logo. Kalau anda lihat logo ada berwarna biru dekat belakang ni, yang ini adalah model sama ada model hybrid ataupun model EV. Seterusnya untuk yang ni dijadikan jenis honeycomb, dan of course untuk lampu ni bagi saya nampak agak tirus, is LED sepenuhnya. Dan juga kita boleh lihat dekat bahagian bawah ada perumah fog lamp, dan juga untuk bahagian keting bawah ataupun grey dekat bahagian bawah, bumper bawah ni kalau kau nampak dia buat dengan kemasan carbon fiber. Dan antara lain anda boleh tahu sama ada ini versi RS ke tidak, anda boleh lihat dia beri side mirror berwarna gelap, dan juga untuk bahagian belakang pun dia ada berwarna gelap juga. Okey, so sekarang ni kita pergi ke bahagian side, kita tengok apa yang ada. Dari side tepi barulah kita nampak apa beza antara versi sedan dan juga versi hatchback. Dan of course, untuk berbezakan dia adalah, kalau senang cerita, versi sedan panjang, yang ini versi pendek, ataupun sedan ada buntut, hatchback tak ada buntut. Lebih kurang macam itulah. Dan kalau ikut lebih detailnya adalah sebenarnya untuk versi hatchback ni dia adalah 200 mm lebih pendek berbanding daripada versi sedan. Okey. So, macam mana kita nak realize juga yang ini versi petrol ataupun versi RS? Yang pertama adalah dari segi rim. Rim yang ni 2 tona bersaiz 16 inci dengan tayar 185/55. Okey, seterusnya macam aku cakap, side mirror berwarna gelap. Yang ini door handle saja, dia tak ikut warna gelap, dia ikut body color. Dan seterusnya cara nak tengok adalah kau boleh tengok dekat rim belakang. Kalau kau nampak itu adalah brake disc, kiranya itu adalah versi RS. Sebabnya untuk versi petrol, belakang dia gunakan brake drum. Kiranya kalau RS depan disc, belakang disc. Kalau untuk versi yang biasa, depan disc, belakang versi brake drum. Dan adakah anda realize pada bahagian belakang, ramai yang katakan belakang macam BMW 1 Series, belakang macam A-Class. Of course ini adalah satu berita bagus untuk Honda lah, yang menyatakan design macam Mercedes-Benz, kereta Continental dan sebagainya. Tetapi macam mana pula perasaan bagi owner A-Class dan juga 1 Series yang katakan, elok aku beli ni, dapat Mercedes macam A-Class. Itu untuk golongan baik belilah. Kalau golongan yang baik tak baik beli, dia takkan cakap macam tu lah. Okey, kita ala-ala kita kat belakang, kita pergi kat belakang, switch belakang. Macam kita cakap, antenna shark fin, body color, cuma membezakan dia adalah pada bahagian bawah lah. Dia combination depan dan juga belakang ala-ala carbon fiber, belakang pun sama ala-ala carbon fiber juga. Sama juga logo berwarna biru dekat bahagian belakang Okey. So anda lihat kat sini, yang ni pun dia punya lampu pun agak tajam jugalah. Dan of course ada si Bash City, dan juga dekat sebelah sana akan anda nampak RS EHEV. So tandanya ini adalah versi hybrid. Okey. So seterusnya untuk bahagian belakang, saya pergi sikit bahagian sini. Antara perbezaan yang lain adalah pada bahagian boot. Untuk yang ini, boot yang ini lebih kecil. Bukan lebih kecil, jauh lebih kecil
Sebagai rekod, yang ini adalah 289 liter. Untuk versi sedan adalah 500 liter. Beza dekat 200 liter. Banyak. Tetapi yang bagusnya ini adalah dia ada Ultra Seat. Ultra Seat ni macam Honda Jazz lah. So dia ada 4 mood berbeza. Dia ada refresh, tall, mood dan sebagainya. Yang ini kau boleh buat macam-macam dekat dalam. Kau nak letak almari baju, kau nak letak basikal, kau nak letak apa-apa, semua boleh dekat sini. Itu adalah antara kelebihan yang ada dekat versi hatchback ni. Okey, kita bercerita pula apa yang ada dekat interior. Yang ini adalah, I think tak salah saya, ini adalah the first sedan ataupun hatchback segmen B yang ada didatangkan dengan electric parking brake. Kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong. Okey, tetapi however, ada electric parking brake dan juga brake hold. Dan of course yang ni cuma dapat dekat versi RS saja. Untuk versi petrol tak ada, dia still pakai handbrake lagi dah. Okey. So yang ni armrest kat sini. So ini adalah overall bagi saya sangat suka untuk interior City hatchback ni. Okey. Saya sangat-sangat suka dekat City hatchback punya interior ni. Kau tengok build up quality dia. Nampak mahal. Serius nampak mahal, kecuali dari segi design belakang dia. Ikut orang, ada kata wow, ada katakan biasa-biasa, tak ada wow factor. Itu pandangan masing-masing. Tapi untuk saya, interior 100% aku suka. Okey? Kita pergi kat belakang. Salah satu pujian yang boleh diberikan dekat City hatchback ni adalah belakang dia luas gila, weh. Ini adalah position seat yang saya duduk. Yang ini ruang dia, kau tengok, bapak besar. Aku siap boleh silang kaki, boleh letak perut. Serius, dekat belakang dia besar gila yang korang tak boleh dapat dekat versi sedan yang ini. So yang ini cuma boleh dapat dekat versi hatchback saja, sebab yang ini dia menggunakan Ultra Seat. Seat dia boleh adjust dan sebagainya. Dan cuma satu kelemahan dia adalah yang ini memang dia luas, tetapi kepala saya adalah 170. So bagi sesiapa yang mungkin 175, 180, aku rasa kepala dia akan kena lah. So yang itu antara yang kurang bagus dia lah. Tetapi dari segi belakang memang luas gila, weh. Kau tengok, luas gila, weh. Memang super duper luas. Dan satu lagi adalah bahagian belakang ada aircon. Tetapi belakang ada aircon cuma ada versi RS saja. Versi petrol belakang tak ada. Tapi kalau tak silap aku, untuk City sedan semua ada. Kalau tak silap saya lah, correct me if I'm wrong benda tu lah. Dan of course belakang dia ada 12 volt punya power charger dekat bahagian belakang. Dan satu lagi untuk seat ni, sebenarnya memandangkan yang ni adalah Ultra Seat, dia boleh adjust beberapa 4 konfigurasi yang saya sebutkan tadi tu. Tetapi dari segi belakang, dia dekat bawah kalau perasan dia dalam ni ada lubang tau. So sebenarnya dia kurang bagi, kalau saya duduk long journey, dia macam kurang support dekat bahagian saya punya lutut ni. So dia kurang support sikit. So dia membuatkan dia kurang selesa sedikit. Tetapi kelebihan dia adalah luas gila-gila. Ini aku boleh duduk kat bawah tau. Nak aku demo? Tak payahlah. Boleh, tapi boleh. Tapi aku tak nak menyusahkan diri aku. Buatlah. Kau nampak? Ini sini, kalau kat sini boleh lagi luas ni. Boleh, kau tengok, boleh nampak? Luas. Mana nak dapat kereta segmen B ada luas macam ni? Tak ada, bang. Tak ada. Dah. Sembang dah banyak ni. Kita pergilah driving experience. Let's go. Okay, so kita pergi ke part driving experience pula. Di mana hari tu kalau korang tengok video saya sebelum ini, kita beraksi RS dekat dalam track. Tetapi yang ini kita beraksi di jalan yang betul-betul. It's a real punya jalan okay. Basically yang ini menggunakan enjin 1.5 liter IMMD. Kiranya ini adalah model eHEV lah. Senang kata ini adalah model hybrid. Dan dia punya kuasa adalah 109 PS dan juga 253 Nm torque. Di mana yang ini juga yang kita selama ni kita duk kata Raja Torque. Yang inilah. Yang ni adalah Raja Torque segmen B. Tetapi kalau straight competitor to the hatchback, Yaris dan juga Mazda 2. Tapi yang terdekat sekali adalah Yaris lah yang kita duk compare kan benda tu kan. Okay, so basically untuk hari ni saya akan cerita lah feel driving experience saya. Dan kalau anda lihat kepada driving experience saya masa dekat Lita Antarabangsa Sepang, saya rasa kereta ni sama saja macam Honda City Sedan. Bezanya yang ini buntut pendek dengan yang itu buntut panjang.
Tetapi dari segi handling saya kata lebih kurang sama. Dan cuma apa yang aku realizekan adalah untuk dia punya torque ataupun untuk dalam bahasa kita guna pick up lah. Biasa kita guna pick up lajak so kau kena faham pick up lajak. Pick up dia tu dia macam ada sedikit lambat sikit. Okey, aku cuba ambil ni Kau tengok. Once aku cakap ambil ni, aku dah start tekan full accelerate. Okey, 1 2 3. Okey, yang ni cepat sikit. Yang tadi tu dia macam ada delay 1 second tau. Nampak yang ini dia ada delay sikit 1 second. So dekat situ yang aku realize katakan dia ada delay sikit lah. Tapi tak tahulah sama ada teknik aku salah ke apa kan. Tapi itu yang aku realize, aku nampak benda tu dia agak delay sedikit. Honestly aku cakap dari segi handling kan, aku rasa untuk Yaris sejujurnya pandangan aku dia punya handling is better sikit daripada yang ini. Sebab mungkin dengan teknologi, dengan anda katakan TNGA yang diguna pakaikan, yang membuatkan kredit perlu diberikan kepada TNGA lah, di mana dia memberikan satu feel pemanduan yang lebih enjoy dekat situ. Dan satu lagi kelebihan untuk RS ni adalah memandangkan dia model hybrid kan, so dia memang senyap gila lah. Macam sekarang ni saya bawa ni, yang ni adalah fully battery tau, tanpa menggunakan minyak. So driving ni sangat-sangat senyap. Kau takkan dengar bunyi enjin selain daripada bunyi tayar yang sedia ada. Itu antara kelebihan dia ada. Tetapi satu yang aku kurang berkenan, di mana aku ada mention dekat Honda City Sedan adalah dia changing once the battery changing to the engine ataupun petrol pergi ke situ, dia ada satu bunyi yang bagi aku agak annoying sikit. Dia ada bunyi, dia ada changing pergi situ. Maknanya itu okey, maksudnya kau dah tahu yang ni bukan guna bateri sekarang ni, yang ni adalah guna engine. Benda tu kita dapat feel lah benda tu. Tapi kalau kau tengok bawah kau dengar dengan nampak tak beza dia? Senyap gila je. Dengan once dia switch to the engine, kita dapat dengar lah dia punya bunyi dia tu. Tapi kelebihan dia lebih senyap. Siapa-siapa yang takut bini tu nak keluar rumah tak nak bini tahu, inilah kereta dia. Okey, semua kita dah cerita kecuali part harga lah. So untuk harga dia start daripada RM75,000 sehinggalah RM107,000. Dan kalau nak dibandingkan dengan versi sedan, kiranya dia lebih mahal dalam 2 ke 3,000 untuk setiap variant dekat situ. So yang ni so dia ada beberapa variant kan, dia ada V-Spec, dia ada E-Spec dan juga dia ada versi RS. So anyway, macam cakapkan, persoalan yang lebih penting untuk kereta segmen begini, Honda City Hatchback, Toyota Yaris ataupun Mazda 2, mana satukah jadi pilihan anda? Dan adakah berbaloi untuk anda? Dan secara kesimpulannya, apa yang boleh katakan bagi orang-orang muda, memang kereta ni di-capture untuk orang muda. Bagi anda yang nakkan kelainan, nakkan hybrid dan mungkin anda risau hybrid, tak perlu risau. Yang ini bateri dia bagi 8 tahun warranty, unlimited mileage. So you don't worry about that. Okay? Anyway, dalam 8 tahun tu, selamat, don't risau. Okay? So apa-apa pun, nyatakan dekat ruang komen bawah mana satu yang kau suka dan pandangan kau tentang kereta ini. Dan sampai sini saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.